Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya doakan anda semua sentiasa sihat-sihat selalu dan ceria-ceria selalulah. Dan pada video kali ini saya nak menyampaikan dua kisah seram dan saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam dan diharapkan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk mengharungi bulan-bulan yang berkat ini. Dan mudah-mudahan segala amal-amal ibadat yang kita akan buat pada bulan Ramadan nanti mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang masih memilih channel Mistik Horror untuk mendengar kisah-kisah seram. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih banyak-banyak juga kepada sokongan anda semua menyebabkan channel Mistik Horror masih lagi ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih di atas sokongan anda. Dan sekarang ini channel Mistik Horror dah pun menghampiri 1,000 subscriber. Alhamdulillah, ini adalah satu pencapaian yang agak saya tak jangka. Jadi itulah, walaupun slow tapi Alhamdulillah dah adalah step nak pergi, nak naik ke next level insyaAllah. Dan pada malam ini jangan risau, kisah-kisah seram ini diambil daripada blog-blog tempatan dan saya harap anda semua terhibur lah ya. Tapi sebelum mula saya nak bagi tahu kepada anda semua yang baru menonton channel ni, channel Mistik Horror ni dia adalah channel YouTube bergenre horror, sama macam anda dengar DJ KC Malam Seram dan juga The Segment. Lebih kurang gitulah. Dan cuma saya buat recorded show dan Malam Seram dengan The Segment dia orang lebih kepada live show. Okey. Tapi sebelum tu, kepada yang baru datang ke channel ni, selamat datang dan salam perkenalan. Nama saya Muhammad Adham, boleh panggil saya Am sajalah. Dan tanpa buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kisah kita yang pertama. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe dulu. Okey, kisah pertama. Kisah pertama ditulis oleh Rashid Salim, bertajuk Akibat Mencuri Tali Pocong. Tergempar, ada satu kubur dekat sebuah kampung ni dah diselongkar. Kubur ni pula baru je seminggu. Kubur tu pula baru je digali. Dan bila dia orang tengok, ada 4 tali pocong atau tali kain kapan yang ikat jenazah tersebut dah hilang. Dia orang ni yakin, ataupun penduduk kampung ni dah yakin bahawa ada orang yang sengaja ambil dia. Orang yang ambil tali pocong ni adalah orang yang mengamalkan ilmu hitam. Dia orang percaya bahawa tali pocong tersebut boleh memberi tuah ataupun membawa rezeki yang banyak. Kononnya lah. Dan kubur itu pun dikambur semula. Dan dia orang laporkan kejadian gali kubur ini kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa masih menjalankan siasatan mengenai kes tersebut. Adalah dalam beberapa hari kemudian, ada seorang daripada orang kampung tersebut jumpa satu plastik berisi tali pocong dekat tepi sungai. Jadi dia terus bagi kepada pihak berwajib. Menurut pihak polis, dia orang percaya bahawa plastik tersebut dibuang ke dalam sungai. Hasil daripada penemuan tali tersebut telah membawa kepada satu penangkapan, iaitu seorang lelaki yang bernama Dian Zulkifli, berusia 37 tahun, yang bekerja sebagai penjual burger. Dian pun mengakui bahawa punca dia ambil tali tu, dia mengaku disebabkan dia sebenarnya terdengar ada satu, ataupun dia terbaca dekat internet bahawa tali pocong ni ada satu azimat yang sangat mujarab. Apa-apa saja yang kita buat confirm menjadi. Jadi pada waktu tu dia nak cuba lariskan bisnes dia. Jadi dia pun berani pergi gali kubur tersebut hanya semata-mata nak ambil tali pocong saja. Jadi si Dian ni mengaku lagi, dia gali kubur tu memang tak ada orang, hanya dia seorang saja. Tepat pada jam 12:30 malam, si Dian ni dia gali kubur tersebut menggunakan tangan dan kayu saja. Dian ambil masa kira-kira lebih kurang 3 jam untuk dapatkan apa yang dia nak, iaitu tali pocong tu. Si Dian mengaku lagi, sebab dia ambil tali pocong tu adalah untuk melariskan jualan burger dia dan dia nak attract more customer. Tapi sayang dia, lepas dia ambil tali pocong tersebut dan dia letak dekat gerai dia, kononnya lah nak tarik customer. Tapi sayangnya tak ada perubahan pun yang berlaku, tak ada apa-apa pun. Gerai dia masih lagi macam biasa. Jadi si Dian ni rasa bengang dan marah. Jadi dia ambil keputusan nak buang tali pocong tersebut dekat sungai berkenaan.
Dan si Dian ni pula, dia bakal berhadapan dengan hukuman penjara maksimum setahun 4 bulan di atas perbuatan yang dia buat tu. Jadi selepas beberapa hari kecoh penangkapan si Dian ni, ataupun kes yang dia buat ni, mencuri tali pocong, jadi ada berlaku satu peristiwa dekat kampung tersebut yang tak disangka-sangka. Ada orang kampung yang terjumpa hantu pocong duduk dekat tepi gerai bergedian lebih kurang jam 11.30 malam. Si Dian ni dia dah lama tak berniaga disebabkan dia susah hati. Dia takut diri dia akan didakwa di mahkamah dan didakwa dan didapati bersalah dan dipenjarakan disebabkan akibat perbuatan dia itu. Tapi kes akan dibicarakan pada tarikh yang akan datang. Jadi itulah yang merongsaikan pemikiran si Dian ni. Ada masa dia asyik menyalahkan diri dia sendiri. Kenapalah dia begitu bodoh sangat percaya dengan benda-benda karut macam tu. Mana boleh jadi kaya secepat itu. Jadi dia pun dah tak senang duduk dah dalam rumah dia. Waktu dia tengah gelisah di atas katil, tengah nak lelakkan mata, tiba-tiba daripada katil dia, si Dian ni dia nampak ada kelibat putih dekat luar rumah. Dia nampak dengan jelas daripada cermin dapur. Makhluk tu berbungkus. Dia pun bangun pergi tengok dekat cermin dapur tu. Jadi dia buka cermin dapur tu. Sekelip mata makhluk tu hilang. Dian duduk seorang diri je kat rumah. Rumah pula rumah sewa. Jadi pintu rumah sewa si Dian ni pula diketuk-ketuk. Tok tok tok. Ketok-ketok-ketok. Ketok-ketok-ketok. Siapa pula lah yang datang tengah malam ni? Kacau lah. Itu adalah monolog si Dian ni. Jadi si Dian ni pun dia malas nak fikir panjang. Dia pergi keluar daripada bilik dia. Dia pergi dekat pintu utama rumah nak buka. Jadi dia pun buka. Dan dia tengok tak ada orang dekat pintu. Yang masuk dalam rumah dia hanyalah angin saja. Bila dia rasa macam tertipu, tengok tak ada orang, dia tutup balik pintu rumah dia. Bila dia nak patah balik ke bilik dia, bila dia pusing saja, berdiri seekor pocong betul-betul rapat depan muka dia. Mereka saling bertentangan. Bau busuk menusuk rongga dia. Bau busuk tu pula macam bau bangkai. Itu adalah bau yang beliau hidup waktu dia gali kubur untuk ambil tali pocong tersebut. Mata pocong tu pula kemerah-merahan, merenung tepat ke dalam mata si Dian ni. Si Dian terus jadi kaku. Dia tak dapat nak bergerak dah. Seluruh tubuh dia mengeras, seolah-olah darah dia dah beku. Si Dian dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Selepas itu, si Dian ni dia rasa macam ada benda tiup berlendir masuk melalui mulut dia. Kemudian darah dia disedut-sedut. Sakit dia bukan kepalang, tak tahan sakit periknya yang sangat dahsyat. Dan akhirnya si Dian meninggal dunia rebah di dalam rumah dia. Waktu tu ada 2 orang kampung yang menjadi saksi kejadian tu. Tapi diorang melarikan diri. Tapi waktu diorang melarikan diri, sempat lagi diorang tengok hantu pocong tersebut dengan lahapnya mengisap darah si Dian sampailah si Dian ni meninggal dunia. Jadi selepas si Dian ni dah meninggal dunia, dah dikemumikan apa semualah, tiada lagi kelibat pocong kat tempat tu. Penduduk kampung pun anggap bahawa pocong tersebut muncul hanya untuk balas dendam terhadap perbuatan si Dian ni. Dan ada sebab yang kedua, boleh jadi pocong tu marah. Tambah lagi, si Dian pergi ke kubur pada waktu tu kosong, tak ada ilmu, tak ada pendinding, tak ada apa. Jadi itu adalah salah satu punca yang dapat dipikirkan oleh orang kampung. Sekian. Okey, itu adalah kisah kita yang pertama. Kisah yang pertama, akibat mencuri tali pocong. Okey, ada pengajaran kisah dia, di mana kita, kalau kita nak buat sesuatu, kita kenalah berusaha, bertawakal, berdoa kepada Allah SWT. Kan kita diajar zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya, tiada daya kekuatan melainkan daripada Allah SWT. Maksudnya tak ada apa-apa pun yang boleh bagi mudarat ataupun kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita terlalu percaya sangatlah benda-benda yang tertulis dekat media sosial ataupun internet tentang petua-petua cara nak meneruskan perniagaan yang berunsur syirik dan khurafat. Okey, itu adalah kisah kita yang pertama. Kita teruskan dengan kisah kita yang kedua. Kisah kedua, jom kita dengar kisah kedua. Kisah kedua diceritakan oleh Hisham. Ditulis semula oleh Rashid Salim dan diceritakan semula oleh saya. Jadi jom kita teruskan.
cerita ini dia nak cerita tentang pengalaman dia menjadi pemandu teksi. Si Hisham ni lah, dia nak cerita tentang pengalaman dia jumpa makhluk alam sebelah imbau kembali ke Gawatan Ekonomi pada tahun 1997-1998. Banyak bagi kesan tentang kejatuhan nilai mata wang tanah air. Macam tu jugalah wang dalam poket Abang Hisham pada waktu tu. Hidup kena belajar berjimat cermat. Mengikut seruan kerajaan, membeli barangan buatan Malaysia dah menjadi satu slogan yang perlu kita patuhi untuk memastikan masalah ini dapat dibendung. Kempen inflasi sifar sering dijalankan untuk membendung masalah ini. Isu ni berat dan menjadi topik perbualan, tak kisahlah waktu memandu bawa penumpang atau lepak dengan kawan-kawan kat kedai kopi. Saya bersema pasal benda ni tentang susutnya nilai duit kita ni. Sebenarnya hidup jadi pemandu teksi ni bukanlah banyak duit pun. Kalau ada penumpang, adalah duitnya. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Lagipun pemandu teksi dalam bandar ni bukan saya seorang saja. Ada ramai lagi pemandu teksi yang berebut-rebut mencari penumpang. Tapi itulah, tak apalah, rezeki masing-masing kan. Bila dah gawat ni, orang macam nak naik teksi pun berkira. Diorang lebih memilih pengangkutan awam yang lebih jimat. Tapi tak semestinya dia orang tak naik teksi langsung. Masa tengah tunggu penumpang, lepas seorang-seorang member lain beredar hantar penumpang masing-masing ke destinasi, saya pula masa tu tak ada orang nak naik. Jadi saya pun rasa heran lah. Tapi bila orang datang dekat teksi saya, mesti tak jadi naik. Saya rasa agak stres disebabkan pendapatan saya pun dah terjejas. Sehari dua okey lagi lah, tapi ni dah 4 hari tak ada orang nak tumpang teksi saya. Apalah badi saya ni. Bila saya ajak orang naik, orang eleng tak nak. Dia orang lebih suka naik teksi lain yang ada dekat depan saya. Tapi saya tetaplah bersabar. Sampailah satu malam, saya driving seorang nak balik lepas rasa kecewa lah pada hari tu disebabkan tak dapat seorang penumpang pun yang nak naik teksi saya. Rasa memang agak pelik sebab dia tak macam sebelum ni. Sebelum ni kalau kurang pelanggan, masih lagi ada orang yang naik teksi saya. Tapi dah beberapa hari masih lagi tak ada penumpang. Itulah yang menghairankan. Hai, takkanlah krisis ekonomi macam tu teruk sekali. Kawan yang lain relax je dapat penumpang, aku pula langsung tak ada. Macam mana? Itu adalah omel saya waktu memandu. Pada hari tu saya layan perasaan saya sendiri. Sampai saya pun tak perasan dah masuk jalan kawasan perumahan. Gelaplah sikit sebab lampu jalan pun tak ada. Saya fikir lampu rosak agaknya. Secara tak sengaja saya dah lalu jalan tersebut. Tapi saya fikir tak apalah, cepat sikit sampai ke Ubah. Saya pun sebenarnya jarang lalu kat situ pada waktu malam. Selalu siang-siang saja. Sebab kalau dah malam macam ni, maklumlah gelap. Bukan takut hantu ke apa, tapi jalan sini tak apa elok, berlubang-lubang. Secara tak sengaja saya pun masuk dekat situ pada malam tersebut. Tapi entahlah, mungkin terbawa-bawa perasaan tak puas hati akibat tak ada penumpang, sampai dah tak perasan dah lalu jalan mana. Kereta saya pun terhangguk-hangguk, terlanggar lubang. Tapi saya bawa perlahan lah. Saya kata, apalah, tak sampai jalan ni, dibiarkan macam tu je. Sampai lama-lama saya bebel sorang-sorang. Jadi saya pun matikan aircon dan saya pun turunkan cermin tingkap kereta supaya dapat udara yang lebih segar. Saya dah rimas duduk dalam aircon lama-lama, tambah pula dalam keadaan kusut macam ni. Saya pun teringat VCD mengaji yang baru beli. Saya nak pasang, tapi tiba-tiba player pula tak berfungsi. Rasa terbantuk pula hasrat nak dengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran agar fikiran yang kusut ni akan jadi lebih tenang. Lepas melintas dekat depan perumahan tu, saya pun lalu pula area yang kiri dan kanan ada pokok-pokok besar. Tak semena-mena saya tengok ada kelibat perempuan berpakaian sari berjalan kaki ada kat depan. Dia jalan kaki tapi bukan melawan arus. Dia berjalan laju seolah-olah melarikan diri daripada sesuatu. Tengok daripada gaya keadaan dia, saya nampak dia seolah-olah tergesa-gesa. Jadi saya dengar akan sesuatu. Cing, cing, cing. Dia nampak tak keruan. Bunyi loceng kaki dia.
Dia nampak tak keruan dan takut-takut. Bunyi gelang kaki yang dia pakai dia jelas tertangkap dekat telinga saya pada waktu tu. Yang ikut langkah dia, ikut kaki dia yang bergegas tu. Dia tak pakai sepatu ataupun dia tak pakai selipar ataupun kasut. Dia hanya berlari kaki ayam saja. Waktu tu saya fikir, perempuan ni nak pergi mana tengah-tengah malam ni? Tapi jam dah pukul 12.30 malam. Saya pun sebenarnya risau. Kok-koklah ada apa-apa yang buruk mengejar perempuan tu. Kita manalah tahu kan. Jadi itulah yang saya anggap pada waktu tu. Terus saya panggil dia daripada dalam kereta. Dek, berhenti kejap dek. Perempuan tu pun berhenti. Dia berada betul-betul tepi teksi saya, berdiri tercegat. Perempuan tu pula kaku. Tapi saya nampak bahagian badan dia je lah, sebab dia berdiri dekat pintu depan. Saya pun kata lagi, dek, nak pergi mana malam-malam ni? Waktu tu saya tak ingat lagi lah kisah-kisah seram ataupun hantu. Dan perempuan tu membongkokkan diri dia nak tengok saya. Bila dia pandang saya, Allahu Akbar, terkejut saya. Wajah dia buruk, ada ulat. Mata dia pula merah, tenung saya. Jantung saya macam nak luruh. Terus saya bergear dan pecut. Waktu itulah radio saya terpasang sendiri dengan lagu-lagu Tamil, disambung pula dengan bunyi gelang kaki. Terus saya jadi kecut kepala. Saya dah tak ingat apa dah. Lubang jalan ke apa ke batu ke saya langgar je. Waktu tu pula hidung saya terhidu bau benda busuk. Lawyer. Rasa nak muntah. Bau dia lebih teruk daripada bangkai kucing. Bulu roma saya terus meremang. Rasa macam ada benda dekat tempat duduk belakang. Saya pun cubalah nak matikan radio yang tengah putarkan lagu Tamil tu, tapi masih lagi berbunyi. Waktu ni saya tak panik lagi lah. Saya terus baca saja apa ayat-ayat yang terlintas dalam kepala. Tapi bila sampai dekat tempat yang cerah, saya rasa nak tengok pula cermin pandang belakang. Bila saya pandang je cermin pandang belakang ataupun rear view mirror, terkejut saya. Dekat tempat belakang saya penuh dengan orang yang wajah dia orang bertutup dengan kain sari. Meremang habis bulu roma saya. Rasa macam dah tak pijak dekat bumi yang nyata. Kaki yang tekan pedal minyak tadi pun dah lembik. Saya pun bacalah ayat kursi kuat-kuat. Semakin kuat saya baca ayat kursi, makin kuat pula bau busuk tu. Saya pun dah hampir lemah dibuatnya. Tingkap pun dah buka luas, tapi bau tetap sangat kuat. Saya pun teruslah baca ayat kursi dan terus baca dan baca dan baca. Tiba-tiba kereta saya jadi berat nak bergerak. Saya pun terus berhentikan teksi, turun daripada teksi. Saya tinggalkan teksi kat situ. Saya berlari tahan teksi orang lain yang kebetulan lalu kat situ. Kebetulan masa tu memang kawan saya yang lalu di hujung jalan tu. Jadi bila saya naik kereta dia, dia terus tanya, kau ni nak pergi mana? Aku tengok kau ni macam kena kejar hantu je. Jadi saya pun ceritalah A to Z apa yang berlaku. Jadi lepas saya dah cerita pumpang-pumpang, kawan saya pun cakap, kau pergilah berubat sebelum keadaan melarat. Lepas saya dengar cadangan kawan saya tu pun, saya pun teruslah cari orang yang boleh tengokkan. Bila ikhtiar, akhirnya baru dapat tahu bawah kusyen tempat duduk belakang teksi saya tu ada benda berbentuk gelang kaki yang dibalut kain sari yang ada kesan tumpuk-tumpuk darah. Di dalam dia pula ada tanah dan abu. Saya tak tahulah apa tujuan benda tu ada dalam teksi saya. Sampai penumpang tak nak naik. Kalau perkara tu tak berlaku pada malam tu, sampai sekarang saya tak tahu apa puncanya. Mungkin ini adalah hikmah di sebalik kenapa Allah tak nak bagi petunjuk kenapa teksi saya tak ada penumpang. Kejadian malam tu banyak membuka saya punya idea ataupun panca indera untuk tahu apa punca teksi saya tak ada orang naik. Rupanya inilah dia. Walau bagaimanapun, sampai hari ni saya masih tak tahu siapa yang letak benda tu dalam teksi saya. Tak apalah, sejak kejadian tu saya dah berhenti buat teksi. Saya cuba cari kerja lain. Mungkin rezeki saya lebih baik dekat tempat lain. Sebenarnya saya pun tak adalah berdendam dengan siapa-siapa. Kalau ia adalah perbuatan individu tertentu, saya maafkan sajalah perbuatan orang tersebut. Mungkin dia tak sengaja kot nak letak benda tu dalam teksi saya.
Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua, insya-Allah, amin. Itu adalah kisah kita yang kedua dan terakhir. Kisah yang kedua ini diceritakan oleh Hisham dan ditulis semula oleh Rashid Salim dan dibacakan semula oleh saya. Kisah dia tentang bawa orang bukan jembalang. Seram Mula-mula dia nampak orang berlari. Yang seram tu waktu dia bongkok tu. Aduh. Kalau saya lah memang pecut lari lah. Tak adalah nak berhenti kat situ. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada subscriber yang dah lama support channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya begitu terharu di atas sokongan yang anda berikan. Terima kasih. Dan tak lupa juga kepada keluarga, kawan-kawan, sanak saudara. Terima kasih di atas sokongan anda terhadap channel Mistik Horror. Dan saya harapkan semoga channel Mistik Horror ini akan terus ada di channel YouTube. Dan mudah-mudahan channel YouTube mudah-mudahan channel Mistik Horror akan capai 1000 subscriber, InsyaAllah satu hari nanti. Okey, itu sajalah kisah kita pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.